Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, tuan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan imam, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid yang saya hormati, wakil daripada ADUN Sungai Aceh kita yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, juga kepada anak-anak yang duduk di saf paling depan ni. Hebat ni, anak-anak muda ni. Abang Orin kita ni UNICEF punya baju ni. Barcelona ni. Baju Barcelona ni. Main ini semua geng TikTok belakang ni. Geng jedak-jeduk semua ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, malam ni saya tak lama kot Ustaz. Saya nak ke Kuala Lumpur. Besok pagi live di TV3, Tanyalah Ustaz. Pukul 6.30 pagi. Malam semalam saya di Sungai Nibung, Pulau Pinang. Saya sampai di Kuala Lumpur pukul 2.30 pagi. Pergi TV3 nak buat live 6.30. Sampai ke sudah tak boleh buat live. Kabel dia orang rosak. Tak boleh nak siarkan ke rumah orang, rumah penonton-penonton. Sebab tu tuan-tuan tengok pagi tadi, Tanyalah Ustaz di TV3, gambar gelap, duk iklan. Saya duk cokong, duk tunggu, mereka duk repair kabel, tak boleh-boleh. Jadi insya-Allah pagi besok ada lagi, harap kabel dia okey lah. InsyaAllah lah harap. Jadi saya tak mau habis lama malam ni sebab saya nak pergi pula ke Kuala Lumpur. InsyaAllah kita habis dalam pukul 12 je. InsyaAllah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Baik, Allah berfirman dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu. Cepat-cepat. Sari' wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah kamu untuk minta ampun kepada Tuhan kamu. Min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada minta ampun daripada Tuhan kamu. Sebab Allah sediakan pada kita wajannah arduhas samawati wal ard. Sebab Allah Ta'ala sediakan kepada kita syurga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Ya, tuan-tuan, mana ada Quran boleh buka surah Ali Imran, tak silap saya 133. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebut, bersegeralah untuk minta ampun kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh. Sebab apa Allah kata cepat-cepat minta ampun? Sebab Allah nak bagi kita syurga. Syurga pula yang Allah sediakan seluas langit dan bumi. Maknanya muat. Kalau setakat hak datang malam ni muat masuk syurga. Seluas langit dan bumi, luas dia. Jadi tak boleh kita kata, makcik tak boleh masuk syurga. Tak muat. Muhong sangat. Seluas langit dan bumi. Bumi ni pun kita tak tahu apa luas, tambah langit. Kita lagi tak tahu luas langit tu lagu mana. Allah kata luasnya seluas langit dan bumi. Cuba tuan-tuan tengok kita malam ni. Mai lagi 1,000 orang tak boleh masuk. Jangan kata 1,000, mai 500 orang lagi duduk luar. Ni hak dalam ni pun ikut SOP semua pun penuh dah. Tengok adik-adik di atas. Duk keluar kepala ke celah-celah. Masa dia keluar kepala ke celah tu muat, nak tarik tak muat. Sudah tuan-tuan. Bomba main buka balik. Tu celah-celah. Allah, tuan-tuan, kita ni kalau mai 500 orang, rela tak pergi masuk. Dia kata duduk luar. Kemah duduk ada, hampa duduk luar. Dalam tak boleh masuk. Penuh. Itu benda dalam dunia. Masuk masjid penuh,
masuk kereta penuh, masuk bas penuh, masuk kereta api penuh, masuk kapal terbang pun penuh. Pasal apa? Pasal dunia. Yang kita bincang ni syurga. Syurga bukannya penuh macam kita, sempit sendat. Tak ada istilah duduk dalam pintu syurga ni malaikat duduk tunggu. Mana mangah? Masuk syurga. Kita maaf mangah, syurga penuh. Lah takkan tak muat aku mangah mai sungai Aceh ni. Aceh tak Aceh, penuh. Mangah tengok hak duk hujung pintu syurga tu, punggung dia betul-betul tang pintu. Nak tutup pun susah. Itu kalau mangah tak boleh masuk syurga, mangah nak pergi mana? Mangah pergi neraka, banyak kosong. Dialog ni tuan-tuan tak ada. Dialog ni tak ada ni. Luahnya masuk. Maknanya siapa yang nak masuk, masuk. Melainkan orang yang tak mau masuk. Siapa yang tak nak masuk, Ustaz? Orang yang tak mau tobat. Siapa yang tak nak masuk? Orang yang tak mau buat ibadat. Siapa yang tak mau, Ustaz? Orang yang buat maksiat. Dia pun ni yang tak mau. Kalau kita nak masuk syurga, insya-Allah syurga ni mengalu-alukan kita. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita, cepat-cepat minta ampun. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, saya macam-macam orang saya jumpa. Macam-macam jenis saya ni layan saja. Dah jumpa. Orang tanya, sesi soal jawab orang tanya. Kadang-kadang sesi soal jawab tu yang bukan-bukan. Ya, bukan-bukan, yang tak munasabah. Ada yang mai di sekolah saya, ada yang mai di rumah. Yang mai di rumah ni macam-macam. Dia turun teksi. Naik teksi, turun teksi, bawa dalam plastik tu ayak minuman, ayak sirap. Saya tanya, nak apa kak? Nak jumpa ustaz. Nak jumpa ustaz. Masuklah, apa masalah? Saya nak kahwin dengan ustaz. Nganga saya. Saya main nak kahwin dengan ustaz ni. Kak janda ke, nak dara ke, bini orang ke apa? Bini orang. Atau macam mana nak nikah dengan saya? Tak apa kalau ustaz nak, saya nak minta cerai. Lah macam ni lah kak. Sekejap lagi saya panggil isteri saya, tanya dia. Kalau dia bagi, kita nikah. Saya mau panggil. Agak-agak bagi ya. Tobatlah hum tuan-tuan, lakum dinukum waliyadin. Tobatlah hum tak bagi. Jadi minta maaf lah kak, isteri saya tak bagi. Sampai tahap tu tuan hak mai. Nenek kata tak sihat ke apa ke? Umur dalam 60 lebih lah. Kalau 24 tu insya-Allah saya fikirkan lah. Hak nak faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, saya jumpa orang, dia main rempuh masuk dalam pejabat saya. Amboi dia kata nak jumpa ustaz mengalah jumpa YB ya. Nak jumpa YB pun tak susah macam ni ya. Saya kata pasal ramai orang nak jumpa, depa pun buat temu janji. Abang main rempuh je, orang tak bagilah. Tapi dah abang dah masuk jumpa ni tak apa, takkan saya dah halau. Masalah apa bang? Dah nak tanya. Pasal apa yang depa kata saya bukan Imam Mahdi, pasal apa? Dalam hati saya kata manalah aku tahu. Dia kata pasal apa depa kata saya bukan Imam Mahdi? Lah, ada orang kata, ni yang saya nak jumpa ustaz ni. Tang mana yang saya ni bukan Imam Mahdi? Ustaz tengok betul-betul. Saya pun tengok, nampak dari luar tu, ciri tu ada. Bulu kenin pun tebal, putih merah tu. Nampak ada lah. Yang ni lah ustaz yang saya cari. Oh, sudah dah. Yang ni lah. Abang asal orang mana? Saya orang Cemur tak? Oh, Cemur. Abang pandai cakap Arab tak? Tak pandai tak? Yang tu lah. Yang bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi cakap Arab. Oh, jadi saya bukan Imam Mahdi? Tak. Tak apa Ustaz. Terima kasih. Pergilah balik. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab.
Buatnya dia masuk kelas bahasa Arab 2 tahun, dia main pula mampu tahu-tahu. Imam Mahdi dari Cemong pula. Ada satu sesi soal jawab tu. Bila pengacara buka soalan, ada soalan, orang tua. Saya Sipulan bin Sipulan. Soalan saya tak pernah minta pada Allah untuk dilahirkan. Saya tak pernah minta pada Allah untuk dijadikan. Soalan saya, kalau saya buat jahat, kalau saya tak sembahyang, saya masuk neraka. Dan saya diseksa dalam neraka. Padahal saya tak pernah minta pun untuk dijadikan. Kalau Allah tak jadikan saya tak masuk neraka. Ni bila Allah jadikan saya buat jahat, saya masuk neraka. Itu saja soalan saya. Tuan-tuan, sebab tu saya suka mikrofon jenis pegang ni. Dia tak ada wayar. Senang nak balin. Baling dia senang. Saya tak suka mikrofon haikat di kepala ni. Susah nak baling. Tapi mengenangkan dia orang tua, nak baling je mana? Nak baling je mana? Dia kata, dia tak pernah diminta untuk dicipta. Kenapa Allah ciptakan dia? Lepas tu kalau dia buat tak semayang ke apa, kan dia masuk neraka. Kalau Allah tak buat kat saya, kan saya tak ada masuk neraka, tak tahu duduk tak mana. Saya kata dekat dia, tuan, nikmat yang paling besar Allah bagi pada kita, ialah nikmat Allah jadikan kita khalifah. Allah jadikan kita ni manusia. Nah, kalau Allah jadikan abang bewok je mana? Jenuh lari orang duk hambat. Duk tengah jalan orang langgak, duk lah longkang orang baling dengan batu. Wui, bewok. Kesian kat bewok. Abang bersyukurlah dulu, abang jadi orang, jadi khalifah. Yang kedua abang kena bersyukur sebab Allah Ta'ala, dia jadikan kita, dia tak jadikan kita ni dia lah, nak buat apa kesukaan hang. Hang nak merapu, nak meraban, hang nak sesat ke, hang nak apa, tak. Allah bagi hidayah. Allah bagi petunjuk. Hidayah tu petunjuk lah. Barcelona. Alah. Sekali dia faham hidayah pula. Cikgu kamu hidayah kan? Tu cikgu sekolah. Allah bagi petunjuk. Adik-adik TikTok, cuba sambung ustaz baca ayat ni. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Sambung. Hudalil muttaqin. Tak tahu siapa sambung. Semua tutup mulut. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Allah bukan jadikan kita, kemudian dia biar nak merapu dah. Allah bagi kitab bang. Saya kata dekat dia, bang, Allah bagi kitab. Allah bagi petunjuk supaya kita tak sesat. Yang ketiga bang, Allah bagi kita Rasul. Allah bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bimbing, Nabi ajak, Nabi suruh kita buat, Nabi larang kita buat supaya kita selamat bang. Masalah dia bang, bila Quran abang tak nak ikut, bila Nabi abang bantah, salah siapa? Salah Allah ke salah abang? Allah dah bagi Quran, Allah dah bagi petunjuk. Allah bagi akal, Allah bagi hidayah, Allah bagi Nabi. Yang abang bantah pasal apa? Bila bantah neraka, bukan salah Allah, salah abang. Cuba abang jadi orang baik. Susah ke jadi orang baik? Tak tahu dia puas hati tak puas hati dengan soalan saya. Saya tanya dekat dia, susah ke abang jadi orang baik? Tak susah. Yang susah jadi orang jahat. Rompak orang, boleh hambat. Mengamuk 7E jadi viral. Buat tuan. Bunuh orang boleh hambat. Hanya susah nak jadi jahat. Rogo kambing ke dalam. Kambing pun kena rogo mak ngah oi. Sebab tu mak ngah kena pakai elok-elok. Keluar dalam berita. Seorang laki-laki ditahan, dipercayai merogol seekor kambing. Kejadian berlaku di kampung ... Pihak polis menahannya setelah menerima laporan daripada jirannya.
kerana mendengar jeritan luar biasa daripada kambing tersebut. Sudah. Macam mana rupa luar biasa tu, wallahu a'lam. Ya hampir rogo kambing tu kejadian apa? Takkan Allah salah kot? Allah Ta'ala kata semayang, semayanglah. Allah Ta'ala kata puasa, puasalah. Bukannya susah. Semayang wajib 5 kali, puasa setahun sekali, sebulan. Haji kalau mampu. Tak mampu duduk diam-diam. Zakat kalau ada, tak ada tak sampai zakat. Tak ada masalah apa. Ada masalah nak semayang tu berat masalah. Pasal hang tak khusyuk. Kalau kita khusyuk, semayang tu ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni sangat berat melainkan bagi orang khusyuk. Orang yang khusyuk semayang dia relax. Semayang dia senang. Yang semayang tak khusyuk ni, yang semayang jadi berat. Aduh. Aku rasa aku baru semayang maghrib daripada bang isyak pula dah. Hai. Kerja semayang je ni. Aku rasa baru aku semayang maghrib. Memang barulah semayang maghrib 8.30. Isyak hang 8.40. Memang baru. Cuba hang semayang ikut waktu. Sebelum masuk maghrib dah tunggu dah. Bukan sebelum masuk maghrib dah semayang dah. Tu sesat. Sebelum masuk maghrib, duduk dalam masjid i'tikaf, duduk tunggu dah nak masuk maghrib ni. Baru kita rasa lama nak masuk isyak tu, kita rasa puas. Tuan-tuan yang saya hormati. Balik pada ayat surah Ali Imran tadi. Allah Ta'ala nak bagi kita syurga. Jadi, bila kita sebut syurga ni, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Sampai habis ayat tu. Dan berilah berita gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh, kami nak bagi pada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga yang mengalir dalam syurga tu sungai-sungai. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat-ayat tentang syurga, apa yang Allah Ta'ala sebut? Jannatin. Yang pertama, kebun. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga? Sungai. Tajri min tahtihal anhar. Al-anhar, sungai-sungai. Yang ketiga, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga? Bidadari. Apa yang Allah Ta'ala sebut tentang syurga? Pelayan-pelayan dalam syurga. Apa yang Allah Ta'ala cerita tentang syurga? Allah Ta'ala cerita tentang nikmat makan dan minum dalam syurga. Apa yang Allah Ta'ala cerita tentang syurga? Mahligai-mahligai dalam syurga. Dipan-dipan dalam syurga. Dipan ni maknanya apa? Apa nama? Kursi. Singgah sana nama dia dipan. Kenapa yang Allah Ta'ala sebut benda-benda ni tentang syurga? Sebab benda-benda ni lah yang manusia duk rebut dalam dunia. Benda-benda ni lah yang kita duk cari siang malam dalam dunia. Yang pertama yang kita duk sibuk apa dia? Kebun-kebun. Sekarang ni, duk cerita pasal dusun, duk cerita pasal kebun getah, duk cerita pasal kebun kelapa sawit, duk cerita pasal kebun buah longan, kebun pelam, bergaduh anak beranak pasal kebun, cerita pasal Musang King punya kebun. Dalam dunia ni duk cerita kebun tak habis-habis. Aku rasa aku nak main masjid ni, lepas aku pencin aku main masjid. Lepas pencin tak main pun. Tak nampak muka hang kat masjid, hang pergi mana? Pergi kebun. Pergi kebun di mana? Batu Kurau. Beli kebun durian Batu Kurau. Hak masjid 10 kaki boleh sampai. Hak Batu Kurau tu 40-60 km dia boleh sampai. Hak dekat tak boleh sampai. Pasal apa? Pasal kebun punya pasal. Ada yang sibuk dengan kebun pisang dia, ada yang sibuk dengan bunga-bungaan dia, kebun taman bunga dia. Sebab tu manusia nak bagi nampak dunia ni cantik, maka dia akan hiaskan rumah dia dengan kebun-kebun tadi, dengan bunga-bungaan yang cantik. Yang kedua, apa lambang syurga yang Allah Ta'ala selalu sebut dalam Quran? Sungai.
Sungai cantik, sungai bersih, tempat tu elok lah. Sungai teruk, sungai keruh, sudah tuan-tuan. Lepas tu dia main banjir. Saya pergi ceramah banyak negeri tuan-tuan. Singapura, China, Jepun. Benda yang saya tengok di Singapura misalnya, Allahu Akbar, bersihnya sungai mereka. Saya naik bot tuan-tuan. Naik perjalanan. Punya bersih sungai mereka ni lah, ya Allah. Dia kata, ni ustaz ni tadaan air, minuman ustaz ni, air untuk orang Singapura. Dekat zoo Singapura. Oh, bersih gila. Gila pun tak bersih macam tu. Allah. Pergi Jepun. Di Jepun tu maklum, mereka bela ikan dalam longkang. Longkang depan rumah tu bela ikan kap Jepun. Punya bersih. Longkang depan rumah kita, cuba tengok. Tilam ada, kusyen buruk ada, botol ada, orang pun ada. Ni kepala orang ni, memang. Dia campaklah longkang aku suka dia. Bangkai anjing ada, bangkai segala makneka ada. Sebab tu kalau nak rasa dunia ni seronok, salah satu tempat yang kena bersih, sungai. Di Korea tu. Adik-adik sok pergi Korea. Pergi Korea. K-pop pergi. Tak pergi. Saya pergi Korea. Jangan duk tengok Gangnam Style lah. Lah, hak Korea pun satu hai tuan-tuan. Oi, sungai depa. Sebab tu kalau kita betul-betul ikut Quran, cantik punya tuan-tuan. Kebun cantik, sungai pun cantik. Apa lagi yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga? Yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga ialah pinggan, mangkuk, gelas, belanga ni Allah Ta'ala sebut ni. Ni gelas ni, wakaksin ni Allah sebut dalam syurga. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni makngah-makngah benda hak nombor satu duk cari selain daripada baju menatang ni. Ni dicari di semua group. Cari pinggan mangkuk. Klorok, akorok, kloropal semua dia cari belakang ni. Ni nak cari ni, idaman suri ada, mak group ada. Dia kata, hak ni mak duk cari ni bunga kecil. Bukan dah ada ke mak di rumah? Hak di rumah bunga besar orang tua. Hak ni yang mak nak hak ni. Padahal dia pun tua. Mak ni mak kena cukai dah mak. Tak apa mak baca doa. Lalu kat cukai custom tu baca doa. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Dia hembus kat custom. Tidak lena. Lah, ni duk cari ni. Ni kalau anak bagi pecah ni, dia sepak anak. Punya sayang gelas tu. Kalau anak bagi pecah ni, hang buta ke? Bodoh lah. Tu dia. Sayang menatang ni lebih daripada anak. Anak kata, mak cik tak sengaja. Tak sengaja. Mata tak tahu mana? Mata tak tahu muka. Kalau muka tekan tak nampak. Orang jenuh baca wajah Allah. La ilaha illallah. Besok dia pergi kedai DIY, dia beli hak RM2. Dengan lelaki dia pun RM2 sekali. Itulah buah puntung rokok. Yang itulah buah nak minum air. Tuan-tuan yang saya hormati. Syurga yang kita ada dalam dunia ni. Letih. Nak bersih sungai tu belanja dia beratus-ratus juta. Tuan-tuan ingat senang nak bersih sungai. Ratus juta. Bilion. Nak bersihkan dia, nak dalamkan dia, nak jernihkan dia. Makan ratus juta. Nak bersihkan longkang jenuh juta. Ni tuan-tuan, kita duk bangga. Kita ada pinggan akorok, pinggan akopal. Lepas-lepas kita minum, kena basuh. Jatuh sikit pecah. Terentak sikit sumbin. Apa ada? Kita hari ni duk cinta dengan lelaki, duk cinta dengan perempuan. Lama-lama mati. Dia makin tua. Kita duk minat anak dara lah. Ya Allah. Cikgu sekolah. Yang kita duk motong getah. Rupanya mi ke cikgu sekolah. Tapi teman ni menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya. Teman cuba juga terus menggoda.
Kawan motong getah. Hujan pula tiap-tiap hari. Lalas ambil guni, pilak pokok getah. Nak cari duit. Dulu cantik gila isteri dia. Sekarang, Allah. Dia tengok isteri dia pergi dapur. Balancing out. Alignment pun lari. Aduh. Bini dia pun tengok dia. Gigi pun tinggal 2 batang. Cakap banyak. Apalah yang kita duk hambat dalam dunia ni. Esok mati, tak lama tua. Kita ada rumah besar. Loh, tuan-tuan oi. Ada rumah 30 bilik. Saya seronok saya ni jadi penceramah ni macam-macam pengalaman hak seronok, hak tak seronok orang banyak agak. Dia kata, Ustaz, lain kali kalau nak pergi ceramah jangan duduk hotel lah. Mai duduk rumah saya. Rumah saya ada senang lah. Mai. Duduk sewa hotel. Siapa habis duit? Oh, pergi rumah dia lah besar. Rumah ada lift. Kita kalau ada rumah ada lift. Tak tidur atas katil. Duduk dalam lift. Sat turun, sat naik, sat turun, sat naik. Tenda tak nak jumpa. Nak jumpa sekali-sekala. Rumah dia ada lift. Bilik berpuluh-puluh. Dia kata, Ustaz, ni rumah bilik Ustaz. Nak mandi ke apa, nak rehat, duduk rehat. Saya pun masuk, besarnya bilik. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, saya pun nak mandi. Pakai kain pelikat, buh kain tolak, nak mandi. Buka-buka bilik ayak, tengok-tengok ada orang. Latah saya. Keluar balik. Saya pun buka lagi sekali pelan-pelan. Siapa dia ni? Tengok-tengok saya. Bilik ayak dia penuh dengan cermin. La ilaha illallah. Natang apa pula cermin penuh ni. Aku tengok hang tengok aku lah banyak dah. Bilik ayak dia macam rumah kampung kita. Ada tempayan. Ada tempayan besar, batu-batu semua. Ada pokok-pokok semua. Siap ada katak lagi. Lah. Saya kata biar betul ke ni. Rupanya dia belah katak. Nak bagi bunyi macam kampung. Sebab dia kata, Ustaz, saya orang kampung. Saya asal pada kampung. Saya seronok duduk di kampung. Mandi di kampung. Lulan tempayan, sejuk ayak apa semua. Bunyi katak apa semua. Tu saya buat. Dia. Allah. Saya kata, ulang tak boleh ulang. Tak. Bos ekor ulang tu. Senang dia hambat katak. Allah, tuan-tuan oi. Rumah ni. Hak duk di bawah ni, agak-agak nak naik atas. Mai sikit lutut, mai tua tak larat, nak naik atas. Maklum piah, nak naik tingkat atas tak? Taubatlah, orang tak mau dah. Depa kata, kaum muslimat tingkat atas. Tak mau dah lah. Mak ngahkan larat. Lengah lutut, depa suruh naik tangga, mak ngah tak mau lah. Budak-budak tu keluar kepala kot tu. Sagi sangkut pula adik kita ni. Masa masuk boleh, keluar dia tarik tak boleh, mampu tuan-tuan. Mai rumah besar tuan-tuan, 4 tingkat pakai lift, tak naik dah. Sebab dia dunia. Tapi tuan-tuan berbeza dengan syurga nanti. Ni, gelas ni tuan-tuan tak kotak. Ayak yang kita minum dalam syurga ni, sekali minum sedap, 2 kali minum sedap, 3 kali minum sedap. Macam tu. Adik-adik ni buka puasa besok minum ayak tebu 1 jam, agak-agak macam mana? Minum 2 gelas menyanda. Makan nasi dah, tak mau kenyang ayak tebu. Masa sembahyang maghrib, rukuk, keluar ayak tebu, keluar. Kita duduk dalam dunia ni, duduk minat dekat perempuan, duduk minat dekat lelaki-lelaki. Dalam syurga besok tak tua-tua. Tak mati-mati. Ini nama syurga. Hak duk bercinta dalam dunia ni, mai tua, mai tak larat, mai lupa. Lawa macam mana pun dalam dunia ni, mai kekentut. Duk berderah kentut. Perok kata, abang. Allah dia kata. Bukannya api, angin. La ilaha illallah. Betul lah angin abang, tapi bau dia. Lah, dalam syurga besok tak ada bau-bau busuk. Bau ketiak pun tak ada.
Ni apa ramai tuan-tuan yang pergi Minang, anak dara ni duk angkatlah ayak dekat bakai pak mertua. Mai lah yang angkat ayak tu ni. Leha weh. Mai angkat ayak ni, mai ni. Leha pun angkat-angkat tok tuan-tuan. Sik baik pak mertua pakai emas. Tak bau ketiak. Hak dalam syurga tu tak ada bau busuk. Yang dalam rumah ni, istana dia tak ada debu, tak ada kotong, tak ada selerak, tak ada apa. Ni yang kata syurga. Allah bagi dekat kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, cepat-cepat yang kamu nak rebut dalam dunia ni, benda tu buruk, benda tu mati, benda tu busuk, benda tu kotong, benda tu akan jadi sisa. Dalam syurga, tak ada sisa. Abang-abang ni, duk berebut perempuan. Sebelum abang-abang pegang dia, siapa pegang? Ada yang bercinta. Siapakah dia sebelum daku? Ada lagu tu ingat tak? Insan kau puja hingga merana. Dia duk tanya, siapa dia sebelum aku? Dulu hang cinta dengan siapa? Hang duk naik motor dengan aku sekarang ni. Dulu hang cinta dengan orang lain. Sekarang hang cinta dengan aku, duk naik motor EX5 dengan aku. Duk buat pacak. Tayar sebelah atas, sebelah bawah. Pak motor dia tanya, buat pelik ingat ni, orang pakai 2 tayar, hang pakai 1 tayar, siapa? Jimat pak oi. Tayar mahal lah. Dia tanya dekat makwa dia. Dulu hang ikut siapa? Makwa dia kata ramai. Oh, ramai. Ni aku hak ke berapa? Tak ingat, ramai sangat. Yang ni yang manusia duk rebut ni. Kadang-kadang kita menikah dengan duda. Duda laki orang, bekas laki orang. Dengar cerita maklum nak nikah lain. Oh, cadang gitu, dah orang minta. Nikah dengan siapa? Din duda. Oh, din duda. Oh, dia nikah berapa kali dah? Tak tahu, dengan saya rasa 4 kali kot. Lepas tu Mak Ngah nikah berapa kali dah? Mak Ngah kalau kira dengan dia, kira 8. Tu dia, meriahnya. Yang Allah Ta'ala sediakan kita pasangan dalam syurga, tak pernah disentuh orang lain. Dia kata, Ustaz, isteri saya tak ada pakwa, isteri saya tak ada pakwa. Saya, suami dia, saya yang pertama sentuh dia. Pembohong. Mula-mula dia beranak, yang sentuh dia dulu bidan. Bidan sentuh dulu. Hang kata tak ada orang sentuh dia. Tok bidan. Dulu bidan pihak. Main moden sikit, pergi hospital. Main banyak duit sikit, pergi klinik swasta. Bidan sing. Berbulu lengan ni. Sikit lagi. No, diipuh dulu. Depa dulu pegang anak kita, anak dara kita. Lepas tu nurse. Nurse duk basuh dia ngok-ngak. Buh bedung elok-elok bagi kat pak. Encik sudah boleh ajan. Nurse Cina lah. Dia pun ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tanya, sudah tukar? Itu takbir raya bang. Bukan bang bang. Azan lain bang. Lepas dia sentuh, bidan sentuh, pak dia sentuh, mak dia sentuh, cikgu sekolah dia sentuh, kawan dia sentuh. Hang kata dia tak pernah disentuh. Tapi bidadari dalam syurga, pelayan untuk kita dalam syurga, tak pernah disentuh siapa-siapa pun. Ni yang kata syurga. Yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Dia tak ada susah. Tuan-tuan tanya orang kaya sekarang. Dia dapat harta dunia. Kita kata dekat dia seronok lah hang, syurga dunia. Tak seronok maklum. Kadang-kadang jadi kaya pun tak seronok. Orang ketuk pintu kat belakang. Kakanda. Kasim Baba. Nak minta pinjam gandum. Oh, dia punya maki lah adik ipar dia. Ini apa langkung tuai minta apa semua ni. Aduh, tiba-tiba bagi
bagi kertas gadai, pajak gadai. Kan dia tanya dekat dia, orang kaya pun pergi pajak gadai kah? Kan Sudin jawab, apa kau ingat orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang sesak dah. Kaya-kaya dia pun sesak. Anak bermasalah. Kaya-kaya harta banyak. Jiran bermasalah. Bisnes bermasalah. Kaya-kaya dia pun dia susah hati. Tak ada siapa nak kat dia. Orang tak mau kat dia. Janji nak menikah. Tak mau. Allah tak tahu nak habaq lah. Supaya duk teriak menyanyi ni. Kaya tu. Orang tak apa mau. Jenuh lah duk menyanyi. Ku ikhlas kannya. Susahnya. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Masya Allah. Bukan kaya semua apa yang kita hajat kita dapat. Sebab itu sebenar-benar nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita syurga. Khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Akak-akak hak datang malam ni, ada hak gigi tak ada. Tinggal gigi palsu tang mana tak. Masa duduk berkumuk ni buka. Tinggal tak babat wuduk. Tengah maya isyak teringat rasa licin je. Loh gigi hilang. Tinggal. Pas maya isyak pergi cari, hilang gigi palsu ni. Tu yang kata tua. Jadi lupa. Abang-abang kita ni kadang-kadang lupa. Mai raya budak-budak mai ziarah balik. Kita tanya dia, anak siapa? Anak Osman. Osman mana? Cucu Tok lah. Saya ni cucu Tok. Anak Osman tu anak Tok. Loh, cucu aku. Tua sungguh dah tuan-tuan. Memang jadi lupa. Dengan anak sendiri pun lupa. Kadang-kadang jadi lupa tu. Cakap berulang. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang macam tu? Dia tanya kita kat 10 kali. Hang tak pi kot no. Sungai Bakat tak pi kot lah ni. Tak pi lama dah. Motor rosak tak pi maklum oi. Duk seminit tanya lagi, hang tak pi Sungai Bakat no? Tak pi maklum oi, motor rosak. Seminit tanya lagi, Sungai Bakat hang tak pi lah no? Sudah tuan-tuan. Dia duk berulang. Dalam syurga ni maklum tak ada benda tu. Sebab tu apa yang ada dalam dunia ni tak ada apa. Tak ada apa. Target kita syurga. Masalah dia ustaz. Syurga tu disediakan untuk siapa? Allah kata uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa boleh masuk syurga. Jadi macam mana nak jadi orang bertakwa ustaz? Yang ni baru nak abang. Yang ni baru nak masuk tajuk Ramadan. Hak tadi ustaz, tadi muqaddimah. Muqaddimah pun 45 minit, tajuk mau 2 jam mampu aku. Ada satu ayat di dalam Al-Quran cara-cara nak jadi bertakwa. Nama surah dia surah Al-Baqarah ayat 183. Macam mana bunyi dia ustaz? Tuan-tuan semua apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Rupa-rupanya puasa ni nak melahirkan kita jadi orang bertakwa. Bila dah jadi takwa, Allah kata, aku bagi syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, kena puasa. Kalau nak masuk syurga, kena jadi orang bertakwa. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? 81-83 Al-Baqarah, Allah kata, puasa dalam bulan Ramadan. Jadi adik-adik kalau rasa nak masuk syurga, kena puasa. Nak masuk syurga? Nak, puasa. Puasa tak mau, tapi syurga nak. Ada hak jawab lagu tu. Saya syurga saya nak tak, tapi sembahyang tak mau. Tak boleh lagu tu.
Dia ada syarat dia nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah tadi ni. Baik, jadi Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Lagi 3-4 hari dah tuan-tuan. Oi. Besok hari apa? Rabu. Besok lusa hari apa? Khamis. Lepas tu Jumaat. Lepas tu puasa bila? Subhanallah. Hebat anak-anak kita ni. Dia ingat tak ada puasa. Ada orang tak ingat. Dah nak puasa ke? Lah, dia buat terkejut tuan-tuan. Dah nak puasa ke? Lah, bukan kita puasa dah kan? Tu tahun lepas. Alah, macam barunya puasa. Apa hang? Dia pun ni silap kalendar ni. Silap kalendar apa tuan? Punya seronok dengan urusan dunia sampai dia tak tahu Ramadan tu bila. Nombor 1, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tuan-tuan tahu ada hari ni orang tak beriman pun puasa. Orang kafir pun puasa sekarang ni. Saya setiap tahun akan ada orang bukan Islam yang jemput saya buka puasa dengan mereka. Mereka tak Islam tapi mereka puasa. Dan mereka ajak saya buka puasa sekali dengan anak-anak yatim. Dia bukan Islam pun. Saya tanya dia, Mr. Lim, you puasa hari ni? Saya puasa. Isteri anak-anak, pasal apa? Mau rasa feel. Dah feel rasa pula. Mau rasa macam mana orang Islam puasa. Seronok. Seronok. Apa yang seronok? Bila kita mau makan, mau buka puasa, kita rasa seronok. Nampak tuan-tuan. Setiap tahun dia belanja saya buka puasa di hotel. Bawa anak-anak yatim 4-50 orang, 2-3 bas, mai buka puasa. Satgi habis buka puasa, dia bagi sedekah ke anak-anak yatim. Orang bukan Islam, dia boleh sedekah. Kita hak Islam ni pun, Allah. Kadang-kadang tak apa nak percaya dengan sedekah. Tak apa nak percaya tuan ni. Nabi kata siapa yang sedekah takkan berkurang harta. Allah kata siapa yang sedekah digandakan 700 kali ganda. Dia rasa tak apa nak percaya. Dia ni tuan-tuan. Saya tanya dia, kenapa rajin sedekah? Nanti Tuhan Allah ganti lain. Dia kasih banyak lagi. Benda ni saya jumpa waktu saya buat sekolah saya tahun 2004-2005. Saya buat sekolah. Mula-mula sekali saya buat surau. Lepas tu, satu Cina ni datang. Dia kata kat saya, Encik, ya, ini mau buat tokong lah? Bukan, ini surau. Yalah, ini tokong lah, semayang punya lah. Bukan tokong, surau. Yalah, ini semayang punya lah, tokong punya lah. Bukan, surau. Yalah, ini Tuhan Allah punya sembayang punya lah. Ya, mu sembayang Tuhan Allah punya. Bukan tokong. Apa saya okey? Saya mau kasih zakat. Saya tanya dia, you Islam ke? Tak Islam. Apa saya mau bayar zakat? Dia kata, lagi kita bagi, lagi kita dapat. More you give, more you get. Lagi kita kasih, lagi Tuhan Allah kasih tambah. Oh, tuan-tuan. Dia bukan Islam. Dia yakin dengan ayat Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Macamlah dia tanam sebiji benih, tumbuh sebatang pokok. Daripada setiap pokok tadi ada pula 7 dahan. Setiap 7 dahan tu pula ada 100 biji. 700 kali ganda. Kadang-kadang orang yang bukan Islam ni tuan-tuan, dia yakin pula dengan sedekah. Kita hak Islam ni ya Allah. Nak sedekah sembahyang Jumaat tu, cari duit yang paling buruk. Gambar agung pakai spek hitam. Dia kata gambar ni elok, gambar conteng. Hak tu dia bulan tabung. Dia cari duit hak ikatkan plastik. Gam plastik. Koyak 2. Dia ambil gam, tempel bagi elok. Lepas tu bulan tabung. Hak tu dia buat kat masjid tuan. Kadang-kadang dia nak derma kat masjid tu, dia pakai seluar jin.
Nak ambil duit dalam poket tu, kena lunjuk ke depan. Lunjuk RM1 pula. Tang mana duit tadi tau? Tang mana tadi tau? Oh, ni dia RM1. Lepas tu orang belakang cuik dia. Bagi 50. Bang, dia ingat orang tu bagi, duit suruh bulan tabung. Dia bohong lah tabung. Abang, duit tu duit abang jatuh tadi. Allah dia kata. Aku nak bagi RM2, pergi bubuh 50 pula dah. Dia boleh kata Allah silap sedekah. Bila nak jadi orang bertakwa ni tuan-tuan? Allah Ta'ala kata wajib berpuasa. Kita puasa elok-elok. Saya bila tengok adik UNICEF Barcelona ni saya seronok. Pak saya apa? Pak saya badan dia geram. Minggu dapat pipi cubit seronok. Isi banyak. Oh, berat berapa kilo? Tak pernah timbang. Ya, benda hak paling adik-adik kita ni depa tak marah kalau tanya berat berapa. Mana ada orang marah? Yang marah orang perempuan. Makcik berat berapa kilo? Oh, tak mau. Makcik mai timbang pun tak mau. Benda hak paling takut selain dah lipas timbang. Orang perempuan cukup takut dengan timbang. Timbang-timbang naik 2 kilo kelepiak tangan. Oh, tak. Takut kegemuk sepak. Kita ni tuan-tuan yang saya hormati. Kita nak jadikan puasa kita banyak isi. Puasa kita gemuk. Kita nak puasa kita ni gemuk tuan-tuan sampai habis Ramadan. Jangan kurus-kurus. Jangan sampai bulan puasa tengah matahari pukul 12 duk atas kepala tu pahala kurus. Mai ke maghrib tinggal rangka ya pahala. Dia habis kikih pahala kita. Lepas sahur pahala penuh. Lepas sok tu ke pahala penuh. Mai pukul 9. Dia tengok Facebook. Tak tahu macam-macam gambar keluar. Sebab tu kita takut tuan-tuan. Saya paling takut mendatang ni. Duk tengok gambar-gambar tak elok. Tengah-tengah duk buka, keluar gambar apa pula dah. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat kita padam naik ke atas. Mai bulan puasa ni duk astaghfirullahalazim, gambar apa tadi tu, dia pulang ke bawah pula nak tengok ni. Jaga pahala kita jadi kurus. Benda yang kita kena jaga apa? Mata kita. Sebab tu kita seronoklah duduk sini pasal Ramadan. Tak ada Ustaz pasal Ramadan tak. Tapi dekat kampung lah. Dekat kampung tak apa. Hak pi pasal Ramadan lebih dulu. Pak Rahman, Pak Lang pi pasal Ramadan. Apa masalah? Pak Lang kan game pelikat je Melayu. Hak pasal Ramadan tengah pekan. Hak pi pasal Ramadan tu maklum, oi, pakai skirt. Dia bukan Islam. Kita tak boleh marah depa. Kita beli ayam percik, dia pun ayam sebelah kita. Tergedek-gedek, tak tengok macam bazir pula. Bila tengok pahala habis. Ni mata. Sebab tu kalau boleh bulan ni kurang-kurangkanlah pergi. Kalau nak pi juga tunduk-tundukkanlah mata. Nak lebih selamat, cot. COD. Boleh faham lah, cot. Nah, cot duduk di rumah. Dia main hantar. Tak ada dosa kita. Kalau boleh jaga mata. TV kita tak tengok. Hari ni kita tengok TikTok. Dia kata, Ustaz pun main TikTok agak. Saya pun main TikTok agak. Tapi saya tak masuk gambar seksi. Tak pernah saya duduk menari pakai sepeda, deg-deg, tak pernah hantar. Saya TikTok ajak orang main masjid. Saya TikTok ajak orang main semayang. Saya TikTok ajak orang puasa. Sebab tu malam ni kita tengok ramai anak-anak muda TikTok. Loh, pakat main. Sagi main, mari di mana saya ceramah? Pakat duduk kerumun di Melaka. Ustaz, kami TikTok jedak-jeduk. Yalah, jedak-jeduk lampah. Dia suruh saya buat jedak-jeduk, saya pun buat. Nak ajak depan main puasa.
Ajak mereka main semayang. Daripada mata mereka tu duduk tengok benda-benda tak elok tu, kita ubah. Tengok benda-benda elok. Yang kedua, tuan-tuan, puasa kita jadi kurus pasal apa? Pasal mulut, lidah kita ni. Kata ke orang. Semua orang kita nak ulah. Puasa, cuba katuk mulut. Macam mana ustaz supaya tak mengumpat? Tosah buka mulut. Ustaz, macam mana kalau kita tak maki? Tosah buka mulut, duduk dia. Tak ada dosa. Yang ada dosa ni, pasal buka mulut dia. Bila buka mulut, dia keluar bunyi. Tengok satu perempuan naik motor gemuk, suami dia halui. Loh, tak tercongit ke? Nampak tak? Nampak tak? Sagi hak laki pula gemuk, isteri pula kurus pula. Loh, tahan ke? Jenuh belah-belah. Ni jenis nak kata ke orang. Mai semayang. Semua dia nak ulah. Bilal bang dia nak ulah. Sambil duk ambil wuduk, lepas buka puasa. Kadang-kadang Tok Bilal lambat sikit je azan. Dia punya maki, subhanallah. Oh, tak bang ni. Dah suruh waktu lah. Bodoh tu. Bodoh dia kata. Siang kat Tok Bilal. Lambat sikit azan maghrib. Panggil bodoh kat dia. Yang dia duk azan selama ni 20 tahun, 30 tahun. Sabarlah. Dah lah setengah minit dia tak bang. Kalau hang dah yakin masuk waktu, hang makanlah. Bukannya dengan bang tu masuk waktu. Kadang-kadang tu Bilal makan dulu. Dia pun cerdik kak. Duduk dalam bilik bang, dia pederah dia dulu. Biar pergi kat mereka. Janji aku makan dulu. Ngak-ngak kurma sebiji, ayam segelas. Yang kita duduk tunggu. Lambat tu Bilal. Rupanya dia duduk makan. Ada hak tu Bilal, dia bang sekerat, dia minum sekerat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum. Siap kurma sebiji lagi. Habis biji, baru dia sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal ni pensan ni ke apa? Duk selop lama sangat ni. Rupa dia pederah dulu, tuan-tuan, dia lapar. Macam-macam. Sebab tu kita tak kata apa kat dia. Itu hak jenis mengata kat Tok Bilal. Hak jenis mengata Tok Imam. Nah, imam lama sikit. Allah. Bunyi Allah. Malah ni lambat kita. Mari pukul 11 habis. Jangan kata kalau rasa nak ikut, ikut. Tak mau ikut, sudah. Pergi semayang di rumah. Pergi semayang di rumah. Daripada hendak kata kat tu imam, ada nak minta maaf kat dia. Dah tu imam lama lah, lambat macam tak. Tu sah kata dia dah tua, dia nak buat macam mana? Kadang-kadang memang lama sungguh. Lambat lah. Bismillah. Slow sungguh. Alhamdulillah. Oh, sudah. Makmum di belakang tu tengok jam. Oh, lambat. Habis-habis semayang tu dia siku. Belah. Malam besok dia kata kita cari surah hak cepat. Duduk tengok, surah sana 9.20 habis lah. 20 rakaat, 9.20. Cantik. Cantik dia kata. Dia pergi sembahyang surau 2 tingkat papan tu. Duduk di bawah tu bergegak surau. Nak runtuh apa? Gong punya laju lah. Hang sembahyang ke apa? Tengok dengar tu imam baca Fatihah pun laju. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. TikTok jawab, amin. Oh. Punya laju senapah. Qul huwallahu ahad. Nasib baik bunyi ahad. Kalau bunyi Rabu je nak. Hai, hang ni nak semayang ke nak berlumba? Tuan-tuan, ni dua benda ni kena jaga ni. Mata, lidah kita ni. Nombor 3 ni, binatang ni, tangan. Ustaz, tangan saya tak mencuri Ustaz. Memang hang tak mencuri. Saya tak raba orang Ustaz. Memang hang tak raba pun. Tapi hang duk menulis dalam benda ni. Hang tulis komen, hang share benda salah, hang siarkan benda fitnah.
Benda ni lah dengan jari-jari ni lah tuan-tuan. Saya bila sampai tadi tengok tandas tuan-tuan ni, Allah. Bersih lawa lah tandas masjid. Tu saya tanya Pak Rahman kita, Haji Rahman, berapa puluh ribu? Dia tak jawab. Rupanya salah, ratus. Saya bodoh, pergi tanya berapa puluh ribu. Lawanya. Adik-adik, oi, dah lawa tu jaga elok-elok. Jangan duk conteng. Ni bawa pen pergi conteng dinding. Kazim bodoh. Apa jenis? Ingat Tuhan tak cek ni. Tuhan tulis wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tuhan tulis. Kita jaga masjid kita bagi bersih. Tuan-tuan saya bila tengok anak-anak muda main malam ni saya seronok. Sebab saya dulu timbalan pengurusi masjid. Merangkap imam satu. Tahun 90-an dulu lah saya imam masjid. Timbalan pengurusi merangkap imam masjid. Macam mana saya nak tarik anak-anak muda ni main masjid masa tu? Oh, cara dia senang. Nombor satu, bagi dekat mereka kerja. Hampa 2 orang, kerja hampa vacuum kapet. Ingat tau, vacuum ni ustaz bagi kat hampa. Jangan bagi kat orang lain. Tahu, ustaz percaya kat hampa, mereka peluk vacuum tu. Pasal mereka rasa kita ni sayang kat mereka, dapat amanah jaga vacuum kapet pula. Tu dia vacuum tuan-tuan. Ustaz, kolah ayam boleh vacuum tak? Buat pipi vacuum kolah. Meletup je kot. Hak kawan ni pula lepas-lepas sembahyang Jumaat kerja dia, gulung sejadah, gulung tikar. Duk gini masuk dalam stok. Hoi ya hoi. Habis sembahyang Jumaat, batak. Sampai keluar nombor batak. Tu. Minggu depan dengan baju sekolah depa main dah. Nak angkat kapet, nak gulung tikar, nak vacuum. Lama-lama tuan-tuan jadi penghuni tetap. Saya pula bos dalam Phuket, tiap-tiap kali sembahyang Jumaat, bos RM100. Duit RM1. Mai. Bagi. Jangan bising tau. Siapa bising ustaz tak bagi lah minggu depan. Lantik pula hak badan sedap macam ni. Ustaz lantik hang jadi ketua. Siapa waktu khutbah main bagi tahu ustaz? Dia tak sembahyang, punya duk tengok orang. Kan dia sembahyang duk tengok orang. Lama-lama masjid tuan-tuan waktu sembahyang Jumaat tak ada siapa bercakap. Pasal kita dah kontrol budak-budak ni. Hak duk tingkat atas pun diam, hak duk tingkat bawah belakang pun diam. Sebab apa? Sebab Barcelona duk jaga. Siapa cakap banyak aku report Ustaz Kazim apa tak dapat duit. Habis sembahyang Jumaat berlari depa pergi beli ayam hak duk jual lepas ambil. Seronok hak menega tu pun. Hak menega tu pun seronok, budak dah beli ayam kat dia, hak budak main ni pun seronok. Kita nak tackle budak-budak. Setengah tuan-tuan, bila budak-budak main, kita marah. Bising balik. Ada yang penyepak pergi balik, pam. Buatnya kepala dia tak boleh pergi tengah balik je tuan-tuan. Duk bagi sekali lekat kepala. Ayah, lagu tu. Siapa sepak Tok Siap. Jenuh pula bergaduh. Marah pasal apa kat budak-budak. Kadang-kadang kita ni bila tengok budak-budak duduk depan, marah. Belakang apa budak-budak ni? Sunat belum? Aku takut budak duduk sunat balik teriak. Budak-budak ni dia ada perasaan. Bila mereka besar, kita makin tua. Orang tua ni, aku tanya aku hari tu, sunat ke tak? Dia tahan dengan motor Y3 suku dia. Pakcik sunat ke belum? Sudah. Apa hang tanya aku pula, aku dah lama sunat. Tak, saya nak sunat pakcik sekali. Pakcik hari tu hambat saya pada masjid kan. Kadang-kadang anak-anak muda pula, mereka main masjid naik motor. Panjang tengkuk tu siap. Orang yang ramai malam ni. Den, hang tengok tabung masjid tu. Kam jalan pula tu. Dia boleh kata, Den, hang tengok tabung masjid, saya pergi berjalan pula tabung tu. Budak-budak main.
Dengar kat mereka, kecil hati mereka tak mai. Sebab tu tuan-tuan, macam mana nak tarik mereka ni bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni tarik mereka tuan-tuan, bagi satu sah, kerja hampa selawat. Ambil ni, hak baju Malaysia ni, nama apa ni? Baju biru ni. Fauzi. Luqman. Umar. Oi, nama Umar Al-Khattab ni. Lantik jadi Bilal. Jadi Bilal cilik. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Geng-geng dia satu kelas 40 orang semua main. Umar jadi Bilal, umur nampak tak? Bukan kata hak laki-laki pun main, makwa dia pun main. Raja berapa Umar? Dia 3. Dia 5. Ada makwa tak? Makwa pakai telekung. Makwa air lah. Nampak lah. Bila kita buat dengan mereka ni, bapa Umar pun datang. Abang, malam ni Tok Imam lantik Umar jadi Bilal. Pergi tengok. Umar mana? Anak abang lah. Tanya orang Umar mana pula. Dah nak jadi Bilal. Budak tu dah jadi 5. Tu lah Tok Bilal kata suara dia okey. Tok Imam kata. Pergilah tengok. Pak dia main. Padahal pak dia kaki dam. Duk main dam pergi haji 40 kali. Tu. Kan pergi masjid. Tapi pasal Umar ni jadi Bilal. Pak dia main. Bawa dengan dandam sekali. Main kat depan tu pula. Tengok anak dia. Jenis kaki dam. Tak boleh kata pak ni. Pak dia main, mak dia main, abang dia main, adik dia main, kak dia main. Kalau dia ada tok dengan tok dia main sekali. Tuan-tuan bayangkan betapa powernya anak-anak kita ni. Kuasa mereka hebat. Sebab mereka ada geng. Geng jedak jeduk ada, geng TikTok ada, geng WhatsApp ada. Sekali dia WhatsApp saya tuan-tuan, menderu main. Okey. Pak Cina hampa duk sah nombor ni. Umar duk depan pakai jubah. Umar hang selawat Pak Cina dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Praktis adik-adik. Sallallahu wasallam alaih. Bagus. Jadi kami orang tua tak payah selawat dah. Hampa ya. Tu dia punya malas tu imam. Baru meriah tuan-tuan. Malam ni Umar. Malam besok ni hak baju merah pula. Nama apa? Osman. Adam pula. Bagi orang sini nama senang-senang Ustaz no. Umar, Adam, ni Nuh. Nama senang-senang. Tempat saya nama pelik-pelik. Muhammad Haikal Azizi Sofwan. Hui, nama. Nama Nur Iman Haikal Liridon. Lah Liridon pula dah. Nama 4 suku kata. Depa senang. Umar, Adam. Simple tuan. Malam besok Adam. Subhanallah. Kita nak tarik depa tak ni. Tapi setengah tempat mikrofon ni jangan harus siapa pegang. Budak-budak ni bila boleh bangga habis. Tapi depa jarang dapat. Bila dapat tu dah hembus. Hui. Hak jenis katok pula tu. Pompa pecah mikrofon ni. Abang-abang tak payahlah duk hembus. Pecah ni dia sensitif. Masjid punya. Adik-adik jangan duk buat. Jangan duk buat. Hello. Udubuk. Cubaan. 1, 2. Marah pula tu imam. Jangan. Ada setengah orang. Ni malam ni saya pujilah mikrofon masjid bagus. Cantik. Sedap. Dia tak tarik suara saya. Sebab tu janji nak habis pukul 10. Melajak pula. Setengah mikrofon dia tarik suara jadi serak. Bateri tak ada. Mereka tak test. Dan mereka tak ubah buang bateri tu. Pergi berayak dalam. Padan hak tukang test tu pun dia test sikit. Tuan-tuan pernah tengok ada orang duk test mikrofon. Okey, belakang okey. Hak belakang berkata, okey. Okey belakang, okey. Dah. Sedekah lah. Dia ingat ustaz tu main ceramah.
Ingat ceramah macam tu kah? Dia tak tahu hak ceramah tu dekat 2 jam. Mampus suara dia. Bagi mereka bang pun cukup dah. Anak-anak muda kita ni baju biru buat pakai kerih ni. Butang baju kerih. Bagi mereka bang. Bangga habis dah. Lama-lama tuan-tuan, surau kita, masjid kita ni jadi imarah bulan Ramadan. Imam siapa Ustaz? Imam jemaah semua boleh jadi imam. Tahun ni kita pilih 10 imam daripada jemaah biasa yang bukan imam bertugas. Yang tak pernah jadi imam pada jemaah dah 40 tahun. Haji Bidin, Haji Mat. Ni semua kaki semayang ni. Haji Mat, jatan kuasa pilih Haji Mat jadi imam tarawih. Rakaat 2 sampai rakaat yang 4. 4 rakaat imam. Tak apa bagi dia follow kot. Bagi dia follow kot. Tak bagi kat Tuan Haji. Tuan Haji lah. Tuan Haji dah pergi haji 2 kali lah. Haji tiap-tiap hari kami berkenan dekat haji ni. Tak apa. Tak main dah. 2 hari cirik tak main dah. Dia kata, aku bukan tak mau. Dia makan, dia jadi senok perut lah. Nampak sangat nipunya. Tuan-tuan, bagi mereka rasa seronok. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir pada mereka. Seumur hidup aku tak pernah jadi imam di masjid. Hari ini jatan kuasa berbesar hati bagi mereka jadi imam. Semayang tarawih. Tahun lepas kita jadi imam di rumah. 2 tahun lepas kita jadi imam semayang raya di rumah. Pertama kali tu. Tak boleh semayang raya di masjid. Berapa ramai bapak-bapak semayang jadi imam di rumah. Allah. Bangganya. Isteri kita bangga suami jadi imam. Tak pernah jadi imam sebelum tu kahwin. Tiba-tiba semayang raya. Jadi imam. Bangganya. Bila semayang raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isteri kata apa? Pilihan yang tepat. Mai rakaat kedua, dia bangkit pula buat rakaat 3 4. Pak siapa pula ni? Orang 2 rakaat je sampai 3 4 siapa? Baru dia sebut pilihan yang salah. Tersasul, dia ingat sembahyang lohor. Tak pernah jadi imam. Tuan-tuan oi, bagilah can kat sahabat-sahabat kita ni. Haji Mat jadi imam tarawih 2 rakaat. Rupanya Haji Mat boleh jadi imam. Dia selama ni tak mau. Sekali dia angkat takbir, naik bulu rumah kata, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tu dia. Imam Sudaisi. Tengah-tengah kita. Habis 2 rakaat dia bagi salam, dia tanya, macam Imam Mekah. Astagfirullahalazim. Ku terajar Haji Mat ni saya kira. Main riak kat situ pula dah. Oi, tuan-tuan, mai hak rakaat 3 4 lain pula bacanya. Dia bawa Huzaifi pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oi, Huzaifi. Mai hak rakaat 5 6 pula dia baca imam tua pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kahak. Ar-Rahmanir Rahim. Hai sudah tak ni. Oi, macam Mekah. Mai hak rakaat 7 8 pula dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ghamidi pula dah. Seronok. Pakat heboh satu kampung. Kampung sebelah mai nak tengok mana dia Imam Mekah. Mana dia? Lah Haji Mat, Haji Din, Haji Dollah. Hak jadi Bilal bin Umar. Punya kuat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang jawab budak-budak dia 40 orang.
Sallallahu wasallam alaihi. Hak belakang pula jawab. Bila nak habis? Hak tak boleh masuk tu. Bila nak habis? Hak boleh menjawab. Lambat lagi. Empat ni selawat ke apa? Tuan-tuan oi, kalaulah kita bagi meriah balik Ramadan kita macam dulu-dulu. Seronoknya 2 tahun Ramadan kita tak meriah. Ingat kita tarawih dulu-dulu. Masa ni lah main polis sentri. Bulan Ramadan lah main polis sentri one tu jaga. Ingatlah dulu budak-budak ni bukan ingat apa, depa main PUBG. Main PUBG je depa. Kita dulu bulan Ramadan lah cerahlah satu kampung. Pasang pelita semua. Habis-habis tarawih pakak duk berlari, belumuk minyak badan ni. Tangkap tak dapat lah. Pijak kacau-kacau lah. Malam raya lah. Hak menega kerang rebui. Hak menega ubi sengkuang. Sepanjang ni hak nu makcik nu buka kerang rebui, hak budak ni pula pergi buka sengkau apa nama sengkuang calik, ngok-ngak makan perak. Seronoknya tuan-tuan, lepas-lepas sembahyang tarawih pakak duk makan lantalam. Buka puasa pun meriah sangatlah. Macam-macam lauk mak ngah leha bawa nasi, mak ngah nak bawa ikan. Haji Dolah bawa sotong, hak ni pula bawa pisang. Haji Mat bawa tapawai kosong. Seronoknya. Tak ada habis dia bungkus balik dah. Meriahnya Ramadan. Tapi lah jadi tinggal kenangan. Jadi kenangan tak ada. Kalau boleh kita peringkat kampung kita buat balik tuan. Semangat gotong royong kita, semangat kerjasama kita, semangat kasih sayang kita, tak ada gaduh-gaduh apa, kita bersatu hati. Walaupun kita berbeza bendera, berbeza parti, yang menjadikan kita banyak hari ini renggang, kita cantumkan balik kasih sayang tu. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Kalau kita boleh dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita berkasih sayang, saling bermaaf-maafan. Saya seronok malam ni kita buat ceramah, ramai datang. Kita ambil kesempatan ramai-ramai ni berkumpul, saling minta maaf. Biar kita masuk dalam bulan Ramadan, kita tak ada dosa sama-sama kita. Dosa ngumpat tak ada, dosa maki tak ada, dosa mencarut tak ada, dosa benci tak ada. Supaya aku masuk dalam bulan Ramadan ni, aku nak masuk dengan bersih hati. Aku nak buat ibadat dengan bersih hati. Bila aku keluar daripada Ramadan nanti, Allah panggil aku orang bertakwa dan Allah bagi aku syurga. Seronoknya tuan-tuan. Jangan kita masuk dengan hati kotong. Duduk dalam bulan Ramadan, hati pun kotor. Keluar ni pun hati kotor. Orang ni kata Nabi, orang yang celaka. Orang yang celaka, orang yang binasa ialah orang yang masuk Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan, dosa tak terampun. Ni yang paling celaka sekali tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita buat peringkat kampung kita. Kita buat peringkat masjid kita. Saya kata tadi saya buat di Parit. Saya buat di Parit tuan-tuan. Saya sampai sekarang duk teringat. Bila buat tu, setiap satu orang bawa makanan. Tak payah catering, tak payah caterer, tak payah apa. Masing-masing bawa hidang dekat Balai Lintang. Makan tuan-tuan. Meriahnya ya Allah, seronok. Lauk tak habis apa semua. Bungkus pula awak balik. Ada setengah masjid, dia tak bagi buka puasa. Makan-makan tak boleh. Dia kata kena makan kurma. Pengurusi masjid umum. Dia minta kepada semua jemaah. Berbuka puasa, kita makan kurma dulu dan minum air. Selepas itu semayang, lepas semayang baru kita makan nasi. Kerjasama tuan-tuan diucapkan terima kasih. Padahal dia duduk bersila lah.
Nak tengok lauk dah. Cantik lah ni ayam ni. Masak kicap. Yang ni ayam masak merah. Cantik punya. Yang nu pula 2 ketul. Aku 4 ketul. Bagus punya. Tengok-tengok Tok Imam pula umum. Tak boleh makan nasi. Kena sembahyang maghrib pula. Agak-agak khusyuk dah orang tu. Duduk belakang sekali. Sik baik aku duduk belakang. Biar habis sembahyang ni kena cepat. Lambat. Dapat kat mereka. Tak khusyuk. Hak duduk depan pun tak khusyuk. Silap duduk sah depan. Lambat habis. Sapu kat mereka. Yang paling khusyuk Tok Imam. Takkan mereka tak simpan. Aku imam mereka. Tu yang imam tu slow. Papas bayang. Subhanallah. Dia tenang pasal dia tahu hak dia punya ada. Bukan imam sini. Di Afrika ni tak ni. Jadi tuan-tuan, jom kita masuk Ramadan dengan penuh kasih sayang, buang sifat benci membenci, buang sifat bermusuh, kita eratkan silaturrahim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan pahala yang kita dapat ni menjadi doa anak yang soleh pada mak bapak kita yang telah mendahului kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya nak ke Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi pagi besok di rumah masing-masing jam 6.30 pagi insya-Allah di TV3 nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.